Al-Munah binti Muhammad. Saya bukan doktor tabung haji, tapi saya doktor di klinik swasta. Jadi alhamdulillah ada sedikit pengalaman dalam pemeriksaan kesihatan untuk bakal haji. Jadi yang membuatkan saya terpanggil untuk datang share talk ni. Yang ini sebenarnya tak slides daripada tabung haji sendiri, bila dibagi untuk khusus kesihatan. Tapi hari ni insyaAllah saya akan combinekan personal experience dan baseline yang apa jemaah haji kena buat ya. Tujuannya is because ada rezeki sikit daripada 2018 saya buat pemeriksaan kesihatan di klinik. Jadi over the years tu semua pemeriksa haji doktor ni kena pergi taklimat khusus haji, taklimat pemeriksaan kesihatan. Jadi dia valid untuk satu musim saja. Jadi setiap tahun kita kena renew. Dan saya mula 2018 and over the years saya nampak saya nampak frustrations dalam bakal haji sebab sometimes dia tak tahu the flow. And then bila sampai dah susah payah ambil buku haji, buku rekod putih ni. Pernah nampak, pernah jumpa buku ni? Pernah tengok buku ni? So saya faham, alhamdulillah juga tahun lepas ada rezeki saya dan suami menunjukkan haji. Jadi saya combinekan sebagai pemeriksa and sebagai jemaah haji sendiri. Jadi debar tu saya faham. Kita semua nak pergi haji kan? Kita semua berharap. Jadi bila dapat tawaran tu, saya sendiri menggetar. Masa tu tengah kerja menggetar gigit dapat tawaran. Lepas tu saya jadi debar walaupun saya alhamdulillah tahu saya tak ada sakit apa-apa. Routinely buat check up semua. Tapi debar tu tetap ada sebab ujian kita bermula at any time, betul? Ujian haji tu. Jadi selagi tak dapat buku haji ni, tak serahkan buku haji ni, saya pun risau kesihatan saya lulus atau tak. Sebab pemeriksaan kesihatan tu sebahagian yang besar bila kita nak pergi sebelum kita berlepas ya. Jadi disebabkan itulah saya nak share sikit. Harapnya santai lah hari ni ya. Saya pun bukan penceramah. Saya tak pernah berceramah pun ni. So basically semua on sharing ya. Kalau ada any questions at any time boleh stop and ask. Kalau rasa segan boleh nantilah bila sesi rehat boleh personal ya. Apa-apa soalan insyaAllah saya cuba jawab sebanyak yang saya tahu. Kalau tak tahu nanti saya akan kumpul soalan dan insyaAllah saya akan kita try to relay how. Okay? Kalau tak faham atau terlalu laju, perlahankan. Okay? Okay. So ini terasa ini saya alhamdulillah Ustaz Abdul Rahman share dengan saya juga ni slide ni. Terlebih dahulu sebelum jumpa saya nak ucapkan seribuan terima kasih lah kepada Imam Razi sebenarnya, Haji Razi. Dia tak dapat bersama kita hari ini, ada kecemasan. Kita doakan semoga dipermudahkan semua urusan dia. Amin insyaAllah. Dan terima kasih kepada AJK Surau memberi saya peluang untuk share hari ini. And of course paling saya berbesar hati, saya syukur pada Allah lah sebab jemput saya untuk be part of khusus haji. Saya suka datang ni sebab masa dapat tahu ada khusus haji ni pun saya cakap ingat nak datang je suka-suka walaupun dah pergi haji dah tahun lepas. Tapi dia punya feel tu bila kita punya ada dekat sini sama-sama tu semangat tu lain ya. Okay, so kita go through sikit. Saya akan bagi kepada 2 sesi. The first sesi ni more on kesihatan, kenapa kita kena sihat, apa ibadat haji yang memerlukan kita sihat, apa yang tips-tips lah untuk sihat dekat sini sebelum berlepas. Nanti second session insyaAllah lepas rehat saya akan go through buku haji ni. So ini sebab saya nak haji-hajah semua tahu apa yang akan diambil kira. Sebab kadang-kadang bila frustration tu diorang kadang cakap macam tak tahu pun macam ni, tak tahu pula kena ni, tak tahu gitu. Jadi kadang benda tu melengahkan diorang untuk hantar buku. Bila lengah hantar buku, kadang-kadang diberi tempoh kan untuk submit buku tu. Jadi takut terlepas tempoh, takut ditolak, kena tunda, because of that. Okay, so tak tahu dia. Ustaz Haji. Okay. So tadi kita dah jemput Raihan, alhamdulillah kita dah sama-sama talbiah semua. Okey, jadi kesihatan ni saya nak bagi kita semua faham bahawa kesihatan adalah salah satu bahagian daripada istitaah. Ada bakal haji yang datang
frustration dia cakap, sebabkan doktor saya tak boleh pergi haji, doktor tanggung dosa saya. Jadi ada cakap macam tu. Jadi kita ni sebagai pemeriksa, kadang-kadang kalau kita tak tahu hukum-hukum sini pun kita pun akan tergugat juga kan. Jadi kita sebagai pemeriksa pun kena tahu hukum. Jadi kita sendiri boleh try and explain nicely. So istitoah ni, so ini basically kandungan dia. Istitoah, cabaran persediaan haji, saringan pemeriksaan kesihatan, iaitu general. Tapi nanti second session baru saya pergi detail ya. Dan perkhidmatan kesihatan di Tanah Suci. Tujuan kita share hari ini is untuk objektif satu, untuk membantu jemaah dalam memahami pengertian istitoah dan mengerjakan haji. Yang kedua, membantu jemaah memahami cabaran serta persediaan kesihatan mental dan rohani. Very important ya. Membantu jemaah dalam memahami bagaimana saringan dan pemeriksaan kesihatan dibuat serta perkhidmatan kesihatan disediakan di Tanah Suci. Yang itu pengenalan, nanti saya detailkan sikit ya. Istitoah adalah kemampuan kan. Jadi rukun haji yang wajib haji adalah Islam, balik, berakal, mereka istitoah. Jadi dalam bab kesihatan, berakal dan istitoah tu yang kita akan tekankan. Jadi bila buat pemeriksaan, kita akan screen these two. Dari segi istitoah, dari segi kesihatan pula, maksudnya dia berkemampuan untuk mengerjakan haji itu sendiri. Yang kedua, individu lanjut usia yang tidak mampu uruskan diri wajib dibadankan. Yang ketiga, individu bermasalah penyakit kronik yang tiada harapan sembuh wajib dibadankan. Individu yang sakit dan tidak sembuh pada tahun semasa tidak wajib tunai haji pada tahun tersebut. Jangan risau, katalah ada sesiapa yang tak lulus, jawab saja, nanti doktor akan isi buku tu tak lulus. Jadi insyaAllah akan tanggung. Jadi sebab semua orang yang dapat tawaran, dia akan diberi borang jawapan. Jadi kita nak respon tentang haji, cakap kita pergi atau tak. Jangan biarkan kosong. Sebab tahun lepas masa saya pergi haji tu, saya adalah dapat info sikit. Kalau kita biarkan kosong, takut nanti nama kita dah terkeluar daripada senarai haji tu, jemaah. So kota tu. So jangan diam. Just respond something, sebab nanti dia akan tanya kenapa kita tanggung. So jawablah tak sihat. Maknanya buku ni submit saja. Jadi pada mak saya sendiri, tahun lepas dia tak sihat, tahun ni jadi dia letaklah tak sihat, dari segi tak sihat jadi dia tolak. Tahun ni dia dapat bukanlah dapat tawaran, tak keluar lagi kan. Tawaran tak keluar lagi, tapi dia dapatlah surat untuk hadir khusus haji. So insyaAllah lah kalau hadir khusus haji, insyaAllah doa baik-baik lah, semoga ada dah rezeki situ ya. Okey. Kenapa bakal haji yang ada penyakit kronik yang tak ada harapan sembuh tak wajib tunaikan haji? Disebabkan dia ada risiko untuk penyakit itu lebih teruk di sana. Sebab keadaan perubahan cuaca kat sana, aktiviti sendiri kat sana, lepas tu ubat-ubatan macam supply, of course kita boleh try, tapi kadang-kadang kita sibuk dengan ibadah, kita tak sempat makan ubat, benda tu. So and then the stress, physical, mental stress tu can affect ya. So ini muzakarah ni lah, keputusan muzakarah jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam kali ke-84 menyatakan di antara penyakit kronik adalah pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan hemodialisis, kanser tahap 3 dan 4, penyakit mental, nyanyuk, kencing manis yang teruk dan tidak terkawal serta serangan jantung. So ini ada dalam buku garis panduan pemeriksaan kesihatan. Yang buku garis panduan ni kita lah dapat doktor yang buat pemeriksaan ni lah. Sebab bila hadir tak nikmat, nanti dia akan bagi kita garis panduan tu ya. And jujur saya cakap garis panduan dia very detail. Maksudnya almost every system, kan kita ada sistem pernafasan, sistem cardio, sistem endocrine, sistem GI, sistem musculoskeletal, semua dia very detail, dia ada di kategori. Jadi kita kadang-kadang tu bila saya buat pemeriksaan, bila jemaah bakal haji tanya, kenapa tak lulus? Saya pusing skrin saya tunjuk pendulu. Jadi dia faham yang kenapa saya terpaksa gagalkan. Okay, so it's very detailed. So that's why saya nak share awal, so that if anybody has apa-apa penyakit, kita boleh try, sebelum dapat tawaran ni, you boleh try and optimize your punya health. Okay. So cabaran dan persediaan haji. Haji itu ibadat yang memerlukan kekuatan fizikal dan mental sebab dia tak mudah. Pengalaman saya sendiri, saya pergi awal. Jadi sepanjang saya nak haji tu, saya jadi macam depa
keluar. Saya rasa macam selagi nak wukuf tu, dia punya debaran tu lain macam. Dia macam kita nak pergi exam. Saya rasa macam kita kena make sure semua betul ilmu ada, kesihatan yang baik. Basically saya tak berani nak keluar jalan banyak pun sebab tak nak terdedah sangat. Kita pergi yang mana termampu lah. Pergi masjid pun kalau panas sangat tak pergi sebab takut nanti demam, sakit, takut menjejaskan. So basically it's not easy dekat sana. Dekat sini sendiri dah start sebab perjalanan daripada Malaysia ni ke Tanah Suci sendiri tu lama. Tapi alhamdulillah lamanya tu disebabkan persiapan kat Movenpick dekat KLIA. Tapi maknanya dekat Malaysia lama, dekat Saudi senang sebab kita dah tak payah lalu immigration sana. So, sebab kita ada apa dia panggil lah, saya lupa the word. Tapi basically immigration Saudi datang ke KLIA untuk uruskan semua tu. Okay, so lama tu sebab nak uruskan yang itu semua. Itu di tak perjalanan saja, tak termasuk bila dekat sana keadaan suhu dan cuaca. Kat sini predictable, kita hujan, panas, hujan panas itu. Kat sana, setakat yang saya pergi, masa saya pergi hujan hari saya sampai renyai. Tapi itu pun mendeleykan penerbangan. Kita kena duduk dalam kapal terbang for maybe setengah jam or something untuk sebelum turun. Jadi itu pun delay. Kita dah travel daripada sini lama, tak rehat sampai sana. So basically kita punya kesihatan tu kena kuat lah. And dia akan kacau dalam waktu tidur. Ya, perbezaan waktu tu 5 jam difference kan. So kita akan ada jet lag, dan persekitaran dan sosial budaya yang berbeza dan aktiviti ibadat tu sendiri. So itulah cabaran-cabaran yang besar lah yang kita hadapi kat sana. Okay, ini basically perjalanan yang saya nak cerita tadi tu. So kalau kita alhamdulillah dekat Klang Valley, so kita terus ke Movenpick lah. Tak jauh. Kalau orang daripada negeri lain, dia mungkin dia kena flight ke sini, flight tak ada lagi kan. So basically for us kat sini, kita kena rehat yang secukupnya. Maknanya sebelum melepas tu sendiri kita dah kena rehat. Saya tahu kita akan sentiasa busy packing. Selagi bag tu tak tutup dan zip dan kunci, selagi tu kita akan keep on ada benda tak buat, ada benda tak buat. So benda-benda semua tu memainkan peranan kita punya debar. So akan kacau tidur. So basically try as much untuk dapatkan rehat yang secukupnya dan jaga kesihatan. Perjalanan dari rumah ke Movenpick saja mungkin 1/4 jam, tengok kat mana kita duduk. Sebab selalunya dia suruh sampai kat Movenpick lah berdiri sejam 2 jam lebih awal. 2 jam lah sebenarnya. So kalau kita duduk area-area dengkil tu mungkinlah dekat tapi jam. So still kena consider. So lama dah kat situ. Daripada Movenpick ke KLIA sebelum melepas tu pun ada dalam 4 ke 6 jam. Jadi total kita about 7 to 8 hours dah nak naik ke kapal terbang saja. Belum naik lagi, belum melepas. Perjalanan juga 8 ke 10 jam. Depends pergi ke Jeddah ke Madinah kan. And then daripada turun terminal pergi ke penginapan lagi sejam 2. So lama, perjalanan almost 24 jam. Jadi alhamdulillah nampak macam semua umur-umur yang insyaAllah sihat dan kuat lagi lah ya. Jadi saya kesian tu bila tengok yang tua-tua tu pergi nampak dia orang penat. Jadi alhamdulillah sekarang ni ada boleh rayuan. Jadi yang mana yang mampu tu insyaAllah kalau boleh cuba awal lah. Masa sihat selalu 40 ke bawah tu risiko sakit tu kurang sikit. 40 ke atas macam-macam kisah. Ada je benda yang risau Okay, tapi apa-apa umur pun pergi ya. Okay, so perbezaan waktu ni saya cakap tadi 5 jam. Jadi kita akan mengantuk. Bila time sini tengah-tengah malam, sana baru maghrib isyak. Jadi nak solat tu pun khusyuk kita, ngantuk kita, tidur kita. Orang yang kena makan ubat, dia ada setengah tu ubat kena waktu yang tetap. Jadi kena conversion pun penting. Saya takkan contoh pasal contraception, cuma ada setengah orang makan pil. Perempuan lah selalu. Jadi waktu nak makan ubat tu pun kena tetap. Jadi kena, basically those are the things yang akan buatkan kita boleh haywire dengan rehat yang tak cukup. Kena nak kira waktu lagi. So nak kena ingat waktu makan ubat lagi ya. Suhu dan cuaca memang kita tahu lah kat sana Arab Saudi panas dan kering. Dia berdebu, risiko rimbuk pasir dia, suhu dia boleh setinggi 55 degrees. Dan perubahan suhu dia tak menentu. Kat sini basically panas nampak kita dah biasa. And then dia berangin, suhu paling tinggi tu 36, 37 macam tu kan. And then suhu mengikut musim. Masa tapi ni alhamdulillah Allah bagi dekat kita punya adaptif. Kan perasan kalau kita
kita dekat tempat sejuk, mula-mula sejuk, lama-lama kita akan okay. That is one of the thing yang panggilnya adaptive mechanism. Bila kita dekat negara yang panas, mula-mula kita akan rasa sangat panas sebab kita punya badan, liang, rongga, peluh kita semua dah biasa dengan suhu yang biasa ni. Eventually bila kita kat sana, kita 40 hari lebih kurang nanti kita akan adapt. Sebab kita punya liang rongga akan bertambah banyak untuk release haba. So akan ada adaptive mechanism tu. Cuma earlier part tu maybe a bit difficult, dia mencabar sikit And then, so disebabkan perubahan suhu ni, dia akan memberi kesan kepada kelembapan kulit kita. Kulit kita jadi kering. Lepas tu dia bila kering, dia senang irritated, sikit-sikit merah, sikit-sikit merah. Lepas tu kita akan gatal, kita akan scratch. Lepas tu scratch jadi infection. So dia one after another. So bawa lah pelembap yang you all rasa serasi. Rajin-rajin istiqamah lah pakai. Lip balm semua tu pakai. And then hydrate a lot. Okay? Mungkin minum kat sini 2 liter, sana lebihkan. Okay, depends. And then so gatal merah. Okay. Kalau orang yang ada kencing manis, memang salah satu yang kita tahu dia punya complication is dia lambat jangkitan kulit tu lambat sembuh. So kalau orang yang kencing manis sebab tu kencing manis tak terkawal, nanti bila pemeriksaan kesihatan kena tengok pula kulit dia ada luka-luka. Semua orang sebenarnya kena tengok kulit tu ada luka ke tak. Lepas tu kalau ada luka, tengok pula dah ada heat atau tak, because of this. So bila nanti lambat nak heal. Okay, lepas tu dia mula daripada kulit, nanti dia turun bawah, lagi ke dalam, lagi ke dalam. So dia tak nak tu lah. And then because of keadaan sana yang ribut pasir tu semua, senang dapat penyakit bawaan udara. Okay? So kat sana tu batuk tu almost sentiasa ada. Jadi kadang-kadang bila kita dalam ihram, perempuan tak boleh pakai ni kan, tak boleh pakai mask setakat ni. Kalau yang dulu zaman Covid boleh. Jadi kita akan risau, kita sendiri takut orang sebelah kita batuk. Kawan bilik kita, bilik rapat, katil rapat, katil sebelah batuk. Jadi kita akan risau. Jadi kita kena jaga diri kita lah, basically. Kita tak boleh nak suruh orang. So kita kena kuatkan persiapan diri, ambil vitamin C, hydrate yang cukup, rehat yang cukup. Okay? So that kita punya immunity sendiri kuat. Dari segi persekitaran dan budaya pula, perubahan kehidupan harian berbeza. Tempat penginapan, and then bilik tu tengok rezeki masing-masing. Dia 3 ke 6, mana kat sini ada 8. Depends on maktab tu, bilik tu bersama ni semua. Kalau yang datang dengan keluarga, mungkinlah ada rezeki. Selalunya Taman Haji akan arrangekan sekali, dia tak pisahkan kalau perempuan-perempuan, lelaki-lelaki kan. Tapi kadang-kadang akan bercampur juga. Jadi bila bercampur tu ragamnya berbeza. Seorang sejuk, seorang panas, seorang bersih, seorang tak berapa. Jadi benda-benda tu dia ada effect kat kita. So manage well. Okay? Lepas tu jarak tu masjid tu 650 meter ke dekat 1 kilometer. So yang 650 meter tu, alhamdulillah saya dapat yang dekat tu. Tapi dia berbukit. Yang lain landai tapi dia jauh. So saya punya memang dekat. Saya turun hutan, turun bukit, terus belok kanan nampak dah masjid. Tapi alhamdulillah saya sihat, boleh jalan pun mengah. Ada, nanti saya share video, bukan keluarga kita lah, orang lain, abang saya dari jemaah lain tolak wheelchair tu, kita nampak betapa susahnya nak naik. So itu the things yang kenapa kita kena sihat kat sini, kita kena exercise kat sini, kita kena prepare kat sini. Sebab kat sana kita tak tahu kita duduk mana. Okay? And then sana sangat sesak. Awal-awal sampai mungkin tak, tapi dekat-dekat dengan nak wukuf tu tak boleh jalan. Ramai kita, saya duduk kat, kita nampak macam lautan manusia sahaja. So very difficult to move. Dan jemaah-jemaah dari negara lain, kita pun tahu ada jenis yang semangat kecintaan dia tu kuat. Dia akan berpaut dengan dia saja. Mana dia takkan berpecah. Dia macam jaga dia. Jadi kita nak lepas pun susah. Saya berjalan dengan suami je, walaupun datangan in-laws, tapi banyak saya dengan suami sebab tak nak crowd yang besar. Sebab kita, kalau kita ramai-ramai, kita nak tembus dia orang punya train tu susah. Takut kita yang terlepas mungkin. So ragam-ragam lah berbeza sebab ramai. Dan aktiviti harian dan budaya berbeza. Kat sini dengan kat sana lain. Kat sana jujurnya dia lebih tenang lah. Basically kita tak payah fikir pasal nak masak, tak payah nak fikir baju, sebab sana cepat kering kan. So senang pakai, cuci, besok boleh pakai. Baju pun tak bawa banyak sebab basically kita akan ulang. So sana, bagi saya sana lebih banyak masa untuk kita dengan ibadat kita, sangat much easier dari sini lah. Komitmen kat sini lebih kan.
Tapi itulah, setengah orang tak biasa dengan keadaan yang relaxing, dia lebih biasa cergas. So itu pun adaptif juga. Okay, ni ibadat haji sendiri. So as you can see, kan saya cakap kan, masa nak wukuf tu saya rasa debam macam nak exam. Make sure kesihatan ada semua tu, sebab kita tengok ni perjalanan daripada Mekah Masjidil Haram sendiri tu ke Arafah tu 21 km, 22. Menaik bas. Ada orang mabuk, tak boleh naik bas. Jadi ada orang yang kita duduk dengan siapa-siapa kat sebelah, kita tak tahu. So benda tu semua have to consider. Dah sampai dekat Arafah, lepas habis dalam lepas maghrib macam tu, 9 Zulhijjah tu, kita akan mula dah siap-siap dah nak kena tunggu bas nak pergi ke Muzdalifah. Yang itu pun memakan tenaga juga sebab kita tunggu bas. Jadi sana tanah pasir kan. Jadi beg kita tabung haji bagi beg cukup. Ada tali tak ada roda, boleh tarik. Tapi kalau tarik dalam keadaan yang berpasir pun tak ringan juga. Jadi dengan nak angkut beg semua. So basically apa saya nak share ni, saya nak, bukan nak takutkan, tapi saya nak highlight why the real situation kat sana. Masa dulu saya jadi pemeriksa, saya cuma cakap kalau ini macam ni, kalau anemia ini akan jadi, kalau ini. Tapi bila saya hadir sendiri kat sana, saya nampak efek kalau saya tak tolong betul-betul jemaah haji kat sini. Okay? So